والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Tuhan, sahabat-sahabat. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah seperti biasa malam ni kita sambung balik kita punya pengajian ataupun kita punya perbincangan tentang ilmu tajwid. Sebenarnya kita boleh kata perbincangan juga lah, pengkongsian. Sebab apa? Sebab kita dah mengaji dah tajwid ni. Sebab kita nak remind balik, kita nak refresh balik. Dulu kita dah mengaji dah tajwid. Ustaz, ustazah lama-lama dulu. Cuma dulu main. Dulu main. Ini kita nak bagi, nak fokus sikit lah. Baik tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, untuk yang lepas kita dah bincang dua tajuk. Yang pertama basmalah isti'azah, yang kedua basmalah. Isti'azah ni a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bagi sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan yang tak mengikuti, boleh ke download lah. Kita ada rakaman, ataupun tuan-tuan ada persoalan boleh tanyalah tentang isti'azah dan basmalah. Saya tak ulang dah ni. Sebab kita dah ada rakaman. Baik. Malam ni insya-Allah tuan-tuan, sahabat-sahabat, kita akan masuk tajuk baru. Tajuk yang sangat popular, sangat terkenal dan banyak orang buat salah. Tajuk ni memang ramai orang buat salah. Sebab dia tak take note. Dia tak betul-betul. Sebab dia rasa macam benda mudah bagi dia. Sebenarnya benda ni sangat penting, sangat-sangat penting untuk kita membaca Al-Quran lah. Baik, muka surat 32. Masuk muka surat 32. Muka surat 32, tajuk dia hukum nun sukun dan tanwin ataupun hukum nun mati dan tanwin. Itu tajuk dia. Jadi dia bagi pengenalan nun sukun ataupun nun mati dan tanwin. Nun sukun, huruf nun yang bertanda sukun di atasnya, ia kekal sama ada dari segi bacaan atau tulisan. Demikian juga ia tetap wujud pada ketika menyambung atau berhenti bacaan padanya. Ia terdapat pada pertengahan atau hujung isim, fi'il dan huruf. Dia ada tulislah situ apa maksud isim. Isim ni nama. Dalam bahasa Arab, kalau ada perkataan nama yang ada nun mati, dia bacaan dia tetap ada hukum dia lah. Maknanya kalau ada, walaupun di isim, nun dalam isim tu, dalam perkataan Arab tu, dalam perkataan Arab tu isim, dia kata nama, dia ada nun mati. Selepas dia ada huruf yang kena dengung, dia kena dengung. Selepasnya huruf yang tak payah dengung, dia tak boleh dengung. Itu maksudnya. Ataupun dia ada dengan fi'il. Fi'il ni dalam bahasa Arab perbuatan. Dalam perbuatan, kalimah perbuatan tu, dia ada nun mati, kan? Bila ada nun mati, dia kena dengung kalau berjumpa dengan huruf dengung, dan dia tak boleh dengung kalau jumpa dengan huruf tak dengung lah. Begitu juga dengan huruf. Sebab dalam kitab ni dia tulis macam ni, saya kena terang lah. Tuan-tuan, apa dia isim, apa dia fi'il ni. Huruf ni macam kita tahu, min, an, ala, tapi yang ada nun mati. Contoh dia min lah ataupun an lah, kan? An dia huruf. Maksud huruf ni dia huruf jar, kan? Nun mati jumpa apa? Kalau nun mati jumpa huruf yang dengung, dia kena dengung. Contoh dia kalau ikhfa, qaf ke tha ke, dia kena dengung. Macam itulah tuan-tuan. Baik. Tanwin pula, bawah dia tanwin. Sebab nun mati ni dia sama dengan tanwin hukum dia. Sebab apa sama? Orang tanya, Ustaz, kenapa nun mati dengan tanwin ni sama? Kan tak boleh lah asing-asing. Tak boleh ke asing-asing? Tak boleh. Sebab tanwin asal dia nun mati. Tuan. Ingat sebab apa orang tanya? Sebab apa kena sekali nun mati dengan tanwin ni? Sebab asal tanwin tu nun mati. Contoh saya bagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi nampak tuan-tuan. Nun mati. Nampak tak? Tak, hitam.
Merah. Ustaz, saya tengok dalam ni ada apa tak? Lemak tak? Merah. Ada Ustaz. Ada. Alhamdulillah. Kan? Okey. Sama dengan ni. Maknanya tuan-tuan, tanwin ni asal dia ni. An, in, un. Saya bagi huruf, bagi nampak. Nun mati, ta bagai atas, lepas tu nun mati. Bunyi dia? Tan. Yang ni bunyi dia? Itulah sebab nun mati dengan tanwin dia sekali. Sebab orang tanya sebab apa? Sebab asal tanwin ni nun mati. Jelas tak? Baik. Kita nak cerita pasal ni. Pasal nun mati dalam Quran. Dalam Quran ni kalau ada huruf nun, lepas tu dia mati. Kita nak bincang cerita dia. Dan tanwin. Kalau kita jumpa tanwin dalam Al-Quran, kita akan cerita dalam bab ni lah. Baik. Ini secara ringkas ya tuan-tuan. Sahabat-sahabat. Baik. Tanwin huruf tambahan yang bertanda sukun hanya terdapat pada akhir perkataan, akhir kata, nama am yang bertanwin saja. Ya. Tanwin ni dia tak duduk depan-depan, dia duduk belakang sekali. Kan? Kitaban, fi'lan, dia duduk kat ujung. Dia tak duduk kat depan. Baik. Dia ada tulis kat situ tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok tanda-tanda tanwin. Kalau yang siapa yang tak pernah tengok tanwin lah. Kalau siapa yang tak pernah tengok tanwin, tu bentuk dia. Bentuk dia kat bawah. Dia ada yang selari, ada yang sekata. Ada yang sekata selari, ada yang tak sama. Contoh dia ni. Tanwin ni dia ada, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni seorang yang perhati, teliti, tuan-tuan akan jumpa ada tanwin yang macam ni, ada tanwin yang macam ni dalam Quran. Kalau tuan-tuan tengoklah, saya tengok sama ya Ustaz. Itu beza dia apa Ustaz? Rasam dia beza. Bukan, dia ada beza dia. Yang ni tak dengung, yang ni dengung. Nanti kita cerita. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, nun mati ni, nun mati jumpa fa, nun mati jumpa qaf, nun mati jumpa ba, nun mati jumpa. Saya pening Ustaz nak ingat susah sangat. Dia ada kaedah bagi mudah. Ni nak mudah dah, nanti kita akan terang insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, dalam nun mati ni dan tanwin ni, tuan-tuan boleh tengoklah muka surat 32 ni pelan-pelan. Tuan-tuan tengok, baca, lepas tu tuan-tuan tengok saya lah. Sebab saya nak bagi mudah. Kalau kita baca kitab satu-satu harfi berharfi ni, saya tuan-tuan lama satu lagi, lama. Sebab kita nak bagi habis silibus yang penting dia punya praktikal lah. Baik. Tuan-tuan, nun mati dan tanwin ni tuan-tuan, dia terbahagi kepada 4. Dia terbahagi kepada 4 bahagian ataupun 5. 4 bahagian ataupun 5. Sebab apa 4 ataupun 5 Ustaz? Sebab dalam 4 bahagian tu, satu bahagian dia terpecah 2. Itu. Mudah kan? Kita ada huruf hijaiyah ada berapa? 28 ataupun 29. Boleh mana-mana. 28 lah. Kalau tuan-tuan nak tulis, boleh tulis kat tepi ke apa, boleh juga. Tapi tuan-tuan ada kitab boleh tulis lah. Ni kita cerita hukum nun mati dan tanwin kan. Berjumpa, bertemu dengan 28 huruf di dalam Al-Quran. Ini tajuk sa'lan. Baik. Dia terbahagi kepada 4. Yang pertama, tuan-tuan tengok dalam buku kan.
Al-izhar. Ni hukum yang pertama. Al-izhar. Yang kedua, al-idgham. Yang ketiga, al-iqlaq. Dan yang keempat, al-ikhfa. Ni saya bubuh baris. Izhar, idgham, iqlaq, ikhfa. Tadi Ustaz kata 5. Sebab idgham ni dia terbahagi kepada 2. Tak apa, nanti kita bincang. Nah, mudah kan? Baik. Boleh tuan-tuan, kita masuk, tuan-tuan, kita masuk hukum yang pertama, iaitu nun mati. Hukum izhar, nun mati berjumpa dengan huruf izhar. 28 tadi kita bahagi dalam 4 ni ataupun 5 ni. 28 huruf tadi kita bahagi. Cerita pasal nun mati dan tanwin, 28 jumpa dengan huruf 28, huruf hijaiyah, kita bahagi huruf tu. Baik. Yang pertama, tuan-tuan, hukum bacaan yang pertama nun mati bertanwin adalah izhar. Izhar. Di dalam kitab al-izhar menurut bahasa, maknanya menurut bahasa lah, izhar ni menurut bahasa maksud dia nyata ataupun jelas. Zaharal fasad, kan, dalam Quran kan. Dalam nama Azhar, Aidul Azhar. Kan. Hari raya yang jelas. Kan. Maknanya zahara ni dia jelas, nampak. Nampak ataupun jelas. Nyata pun boleh juga makna dia. Dalam istilah ilmu tajwid pula, izhar ni melafazkan setiap huruf yang bertanda sukun, iaitu nun tu, dan makhrajnya tanpa dengung pada pertemuan dengan huruf izhar. Maknanya nun mati tu bila jumpa dengan huruf izhar ni, dia kena jelas, dia kena nyata, dia kena terang bacaannya. Itu maksudnya. Boleh ya? Huruf dia, tuan-tuan, ada 6. Muka surat 33. Dia bagi syair auhin kha'ahu. Baik. Saya kadang, tuan-tuan, kita bincang izhar. Auhin kha'ahu. Huruf dia ada 6. Hamzah, kha, ha, au, khin. Ghain. Boleh juga, tapi tak apalah, kita ikut kitab. Au, hin, kha, a, hu. Ni ada huruf 6. Tuan-tuan, nun mati tanwin, nun mati jumpa huruf ni. Nun mati jumpa huruf ni, huruf ni, tak boleh dengung. Tanwin jumpa huruf ni. Jumpa tu maksud dia apa? Jumpa dia lepas tanwin tu huruf ni. Kita dalam Quran tu lepas pada tanwin ni jumpa huruf ni. Ni. Dia tak boleh dengung. Bacaan dia kena jelas. Bacaan dia kena nyata. Bacaan dia kena terang. Boleh? Baik. Dalam muka surat 33, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, dia ada bagi contoh. Contoh-contoh izhar nun mati, nun sukun dan tanwin. Dia bagi kalimah. Yang pertama hamzah. Saya minta hamzah bersama ya. Baik. Macam mana kena terang bacaan dia?
Tuan-tuan tengok. Yang pertama hamzah, apabila tanwin, lepas tanwin bertemu dengan hamzah, dia tak boleh dengung. Bacaan dia kena baca macam mana? Tuan-tuan ikut saya baca nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisalamin aminin. Bisalamin aminin. Bisalamin aminin. Bisalamin aminin. Tuan-tuan lepas ni jangan pula dengung. Bisalamin aminin. Tak boleh. Nah. Tak boleh. Sebab ni hukum dia izhar. Kan? Baik. Nun mati bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Dua kalimah ni dalam dua perkataan. Min satu perkataan, istabraqin satu perkataan. Jadi dua perkataan lah kan, dua ataupun dua kalimah. Min istabraq. Min istabraq. Min istabraq. Min istabraq. Baik, dalam satu kalimah. Yan'auna. 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 Baik. Ha. Kita masuk hukum huruf ha pula. Ha apabila tanwin, asihrun hadza. Asihrun hadza. Asihrun hadza. Asihrun hadza. Dalam dua kalimah, anhadana. Anhadana. Satu kalimah, yanhauna. Yanhauna. Ustaz, kenapa tanwin ni dua kalimah ya? Satu kalimah tak ada kah? Ya. Satu kalimah tanwin tak ada. Tanwin terjadi hanya dua kalimah. Dia tak ada dalam satu kalimah tu ada tanwin, tak ada. Sebab apa? Sebab tanwin ni dia di hujung perkataan. Boleh lah? Baik. Pokok nanti sebab ada orang tanya, saya beritahu siap-siap. Baik, yang ketiga ain. Ain. Ain, huruf ain ni huruf apa? Huruf halq. Jadi jangan bunyi ain angin keluar ke hidung. Jangan bunyi ain angin keluar ke hidung sebab tak tepat. Sebab ain dia huruf halqi, dia bukan huruf khaysyu. Khaysyu ni dengung lah. Mim, nun. Kan? Wow, wow bukan. Kan? Jadi huruf ain ni kita jangan bunyi tak mau. Dia bunyi kalau tuan-tuan bunyi tak boleh. Kan? Itu jadi ta'al ta'al. Dia bukan dia terbuka tuan. Ain ni dia terbuka. Kita tak boleh tuan-tuan. Tuan Haji tak boleh sebut ain tu tak boleh. Dia kena sebut boleh ain tu boleh juga sebenarnya. Tapi dia kalau kita nak merasai bagaimana ulama meletakkan hukum tajwid tu, dia kena rasa dia kena huruf alif ataupun dia kena bubuh huruf lain yang berbaris lepasnya ain. Kan? Contohnya macam ni. Syakiran alima. Syakiran alima. Tak jangan baca syakiran alima. Nampak. Sengau tak boleh. Bukan tak betul. Betul. Tak salah. Cuma tak tepat. Ustaz, tu sudah baca sengau kan? Imam Mekah saya dengar dia baca Allahu Akbar. Kan? Saya dengar dia sengau lah. Jangan ikut dia. Dia memang sengau dah. Dia cakap Arab pun sengau dah. Kan? Dia memang Arab memang. Dia ada jenis-jenis Arab. Macam kita kan saya bincangkan minggu lepas. Ada jenis-jenis kita ni yang memang sengau. S dia tak boleh sebut. Saya pernah jumpa S tak boleh sebut. R tak boleh sebut biasa. S dia tak boleh sebut. Rain dia tak boleh sebut. Saya pernah jumpa. Dia tak boleh sebut ra. Bila sebut ra, dia jadi ra. Royril dia jadi royril. Saya pernah jumpa tuan-tuan. Dia ada macam orang yang tu
Allah Ta'ala maha mengampun. Dia dah berlatih dah. Macam huruf Ghai dan huruf Ra kan. Dia dah berlatih dah. Bukan kata tak berlatih. Dia berlatih dah. Allah Ta'ala maha mengampun. Baik. Ain berada dalam dua kalimah. An ibadihi. An ibadihi. Dalam satu kalimah. An'amta. An'amta. Dan yang seterusnya, yang keempat, huruf Ha. Huruf Ha. Ghaniyun halim. Ghaniyun halim. Faman hajjaka. Faman hajjaka. Tanhituna. Tanhituna. Yang ni orang panggil, orang Melayu kata ha pedas, ataupun ha kecil. Ha kecil ataupun ha pedas ataupun ha itik nila, apa-apa pun. Inilah bentuk dia. Tuan-tuan jangan tertukar dengan ha yang ha. Ha besar. Ha besar, ha bulat, ha sipul. Ha sipul. Kadang-kadang kita tuan-tuan yang ni lah kita kadang-kadang yang ni yang kita tak jaga. Kan? Macam Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ha pedas, yang kedua pun ha pedas. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak boleh. Pedas masuk kat sini kita kena tekan sebab ha ni dia huruf halqum. Ha. Jadi kena bunyi Alhamdulillah. Ada beza tak saya sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada beza? Yang pertama. Nah? Baik. Terus tuan-tuan. Yang seterusnya huruf yang kelima adalah huruf Ghain. Huruf Ghain dalam Ha ha pedas dua kalimah yang satu kalimah belum baca. belum macam ni ya? Ha dua kalimah. Baik. Ha dalam dua kalimah. Faman hajjaka. Faman hajjaka. Dengar macam hajjaka ya. Tekan lagi tuan-tuan. Faman hajjaka. Faman hajjaka. Satu kalimah, satu perkataan. Tanhituna. Tanhituna. Baik. Seterusnya huruf Ghain. Huruf Ghain, tanwin, afuwan ghafura. Afuwan ghafura. Min ghairi su'. Min ghairi su'. Fasayunghiduna. Fasayunghiduna. Baik, huruf yang terakhir huruf Kha. Yawma idzin khashi'ah. Yawma idzin khashi'ah. Wa in khiftum. Wa in khiftum. Wal munkhaniqatu. Wal munkhaniqatu. Tuan, bacaan dia jelas, bacaan dia terang, bacaan dia nampak. Jangan lepas ni tuan-tuan baca afuwan ghafura yauma idzin khashi'ah. Tak mau nak? Nanti ustaz bawa urutan. Saya baca Quran kena bawa urutan. Baik ni tak main pula. Baik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanwin, ain. Tanwin bertemu dengan ain, syakiran alima. Syakiran alima. Syakiran alima. Jangan baca syakiran alima. Tak boleh dengar. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, ustaz, banyak sangatlah huruf dia. Susah saya nak ingat. Macam mana kaedah nak bagi saya senang ingat? Ada satu kaedah. Kaedah dia tuan-tuan, apabila tuan-tuan tengok di dalam Al-Quran yang kita baca tu, tanwin dia selari. Tanwin dia macam ni. Tu. Apa kata? Jangan dengar. Yang ni secara automatik hukum dia izhar.